Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita taufik untuk sama-sama kita meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita berhenti pada muka yang ke-100, pada dua baris daripada bawah. Fa'in qulta, perbincangan tentang burhanut tatbiq, tentang burhan at-tatbiq. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'in qulta hadha manqudun bi maratibil adadi. Kalau kamu katakan bahawa hujah ini manqud, tertolak dengan apa? Dengan maratibil adad, susunan bilangan, nombor-nombor. Dengan susunan bilangan nombor. Bi'an tutabbaqa, dengan bahawa ditatbiqkan, dipadankan jumlataini, dua jumlah, dua himpunan, ihdahuma, salah satu daripada keduanya, minhu, daripadanya, minal wahidi ila la ila nihayah. Jadi kata hujah tersebut tertolak dengan apa? Dengan bilangan, susunan nombor, dengan bahawa kita datangkan dua jumlah, dua himpunan. Yang pertama ialah daripada nombor 1 sehingga ila ma la wahid ila la ila nihayah. La ila nihayah, daripada 1 sampai ke tiada penghujung, maknanya infinity lah. Wathaniyah, yang kedua, minal ithnain, daripada 2, bi an yakuna kullu fardin. Yang kedua ialah daripada bilangan nombor 2. Bi an yakuna kullu fardin, dengan bahawa setiap satu daripada min afradiha, daripada afrad, daripada satu-satu individu afrad dia itu, ithnaini la ila nihayah, 2 sehingga kepada tiada penghujung. Maka fataj'alu, maka kamu jadikan. Hak ni memang kena baca gini, tutabbiqu mabni lil ma'lum. Tutabbiqa bi an tutabbiqa jumlataini. Silap tadi, ingat ke mabni lil majhul. Bi an tutabbiqa, dengan bahawa kamu tatbiqkan, kamu regukan, kamu padankan, letakkan dua jumlah, dua himpunan. Salah satunya start daripada nombor 1 sampai kepada tidak ada penghujung. Yang keduanya ialah start daripada nombor 2 sehingga tidak ada penghujung. Fataj'alu, maka kamu jadikan al-wahida, atau fataj'ala bi an taj'ala lah. Fataj'ala al-wahida min ihdahuma, dengan kamu jadikan salah satu daripada keduanya, bi iza'il isnain, dengan selawan ataupun satu lawannya 2, setentang dengan 2. Minal ukhra. Okey. Jadi dia kata sini kita jadikan 1,
bilangan dia siapa tak ada, lepas tu 2. Jadi kita tahu dah satu hak ni setentang dengan bilangan 2 di sini. Bilangan 2, jadi 2 di sini setentang dengan 3. Begitulah. Fataj'al al-wahida min ihdahuma biizai lah, ada khabar tu. Biizai al-isnaini min al-ukhra. Fatakunu ihdahuma, maka jadilah salah satu daripada keduanya. Fatakunu ihdahuma azyada min al-ukhra, lebih daripada yang satu lagi qata'an, secara qat'i. Dia kata gini, memanglah bila kita buat gini, apa yang berlaku? Memanglah ini akan lebih daripada jumlah ni. Sebab jumlah yang kedua ni kita mula daripada bilangan 2. Jadi kalau kita nak teruskan kepada tidak ada penghujungnya, maka tentulah bilangan pertama ni akan lebih daripada bilangan kedua ni. Kerana bilangan pertama ni dia start dengan 1. Nampak tak? Jadi dia kata qat'an walam yalzam min dhalika, tapi tidak lazim daripada demikian itu inqita'u ihdahuma, bahawa terputus salah satu daripada keduanya. Dan kalau gitu, kalau katalah berterusan 1 dengan 2 ni, kita teruskan lagi, buat bandingannya 1 ni 2 3, lepas tu 4 ni 4, naik sampai tidak ada penghujung. Dia kata benda tu boleh kita tasawurkan. Tasawur dengan maksud apa? Boleh kita khayal, boleh kita bayangkan. Boleh kita bayangkan. Tapi tidak lazim terputus salah satu. Walal musawatu ay wala yalzamul musawatu al mudda'a imtina'uha, dan dia juga tidak melazimi persamaan yang didakwa mustahil itu, yang didakwa tidak berlaku itu. Dia kata gini, dah kalau kita andaikan begitulah, ada bilangan ini, nombor-nombor ini kita padankan dia dari antara dua rantaian tersebut, kita padankan saja. Jadi nombor itu sebenarnya boleh berterusan sampai kepada tidak ada penghujung dan tidak menyebabkan bahawa jadi sama yang kurang dengan yang lebih. Yang kurang dan lebih dia akan jadi sama. Yang mana kita kata kalau yang kurang yang menyamai yang lebih itu mustahil. Dia kurang, tiba-tiba dia kurang 1 dengan tambah 1, dia lebih 1 ni kurang 1, sama ke? Takkan sama. Jadi sini kita tidak menyamakan bahawa jumlah yang 1 ni dengan jumlah kedua ni sama. Jadi dia tidak melazimi musawah al-mudda'a imtina'uha. Jadi kesimpulan, itu panjang dia punya huraian tu ataupun ayat dia. Kesimpulannya, tidakkah tasalsul kepada suatu yang tidak ada penghujung itu boleh kita gambarkan pada bilangan nombor? Nampak tak? Sekarang ni apa yang disurahkan masalah ini ialah masalah tasalsul yang berlaku pada nombor. Ajaba Sa'du, maka menjawab oleh Sa'duddin Taftazani, bi anna tatbiqa al-mustadalla bihi 'ala al-butlani at-tasalsuli, sesungguhnya tatbiq yang dibuat dalil atas batalnya tasalsul itu, inna ma'tubira, hanya saja diiktibarkan bainal umuril mawjudati kharijan, iaitu yang diiktibarkan ialah pada perkara yang mawjud khariji, benda yang ada sungguh yang ada sungguh kat luar ni, makna yang ada sungguh yang dapat dilihat ni. Tu yang didatangkan dalil tatbiq untuk membatalkan tasalsul dan mengisbatkan mustahilnya tasalsul. Jadi tatbiq itu ialah pada burhan tatbiq itu ialah pada perkara-perkara yang mawjudah kharijan. Al-mustaghniyah, mana ni? Al-mustaghniyati fi wujudiha, yang terkaya pada wujudnya, anil i'tibaril harakati, daripada mengiktibarkan gerak, tanpa kita ambil kira gerak, walal adamiyatu, wala harakati, gitu. Tak ada wa tu, la je. Jadi
Yang diambil kira ialah perkara yang maujud khariji tu, yang tanpa kita iktibarkan benda lain. Kita ambil kira dari segi aspek benda maujud khariji tu. Hak tu yang kita datangkan burhan tatbiq itu. Nampak tak? Dengan mendatang apa? Benda yang maujud khariji, tanpa kita iktibarkan harakat dan seumpamanya. Hak tu yang mana tasasus tu mustahil. Lal adamiyatu inna ma'tubira bainal umuril mawjudah. Lal adamiyatu al-wahmiyah, bukan adamiyah. Bukan kita ambil kira perkara-perkara yang bangsa adami yang hanya diwaham, al-mahdah yang semata-mata. Kal a'dadi, seperti bilangan. Nampak? Jadi kata hak burhan tatbiq ni kita nak buat jadi dalil ialah benda hak sungguh tiada. Jadi bilangan tak boleh nak buat bukti dengan burhan tatbiq. Sebab apa? Bilangan ni benda tak ada. Benda tak ada, benda yang adamiyah, yang wahmiyah, dipanggil i'tibar. Bilangan nombor-nombor yang kita sebut 1, 2, 3 ada tak? Tak ada. Ia wujud pada benda. Contoh pen ni 1, ada satu lagi 2. Jadi boleh kita kata dia ada dia bilangannya 2, tapi 2 tu sendiri 1, 2, 3, 4 sampai kepada apa-apa bilangannya. Sampai nafas habis nafas kita. Apa yang kita sebut bilangan tu iktibar akal je tu. Iktibarat. Dia adamiyah, wahmiyah. Yang wujud khariji tu benda buat dia sungguh tu. Jadi contoh ataupun irak yang dibuat datang, dia kata boleh berlaku 2 silsilah daripada nombor yang tidak ada penghujung. Kita boleh bayangkan dia sentiasa ada regunya daripada dua silsilah tersebut. Tanpa kita sabitkan yang kurang tu sama dengan yang lebih. Dia kata waktu tu benda nombor. Jadi nombor ni orang tak jadikan dalil burhan tatbiq. Sebab nombor ni benda tak ada. Benda yang hanya iktibar sahaja. Okay? Kal a'dad. Kenapa? Linqita'iha binqita'il wahmi. Kerana akan terputus juga nombor itu. Akan habis nombor tu. Kita kata dah habis lah. Kita bilang. Kita duk fikir khayal. Putusnya apa? Putus dengan putus khayalan dan fikiran kita. Kalau kita duk bilang dalam akal kita khayal nombor apa? 1000, 1001, 1002. Siapa kita boleh habis bilang? Habisnya kita bilang, habisnya kita sangka, habisnya kita khayal. Habis nombor tu. Nampak tak? Jadi benda tu bukan benda hak sungguh. Benda yang hanya dalam iktibar akal. Maka benda ini kita tidak sah kita nak jadikan dia sebagai bukti kepada bagi burhan tatbiq. Contoh bagi burhan tatbiq. Tu tak masuk tu. Nampak tak? Okay. Fatan qati'u, maka akan terputusnya bilangan itu binqita'iha, dengan terputusnya an tatbiqiha, daripada tatbiqnya. Jadi bila kita contoh kita sebut, habislah nombor tu. Kita bilang sesuatu. Kita bilang nombor tu, kita bilang satu-satu daripada silsilah tatbiq. Kita regukan dia. Kita padangkan. Habis kita padangkan, letih sangat sebut. Habislah nombor tu. Jadi benda itu, benda tak wujud ni tak boleh nak buat lah. Okay. Fala yakunu fiha litatbiq, maka tak bolehlah padanya kita nak tatbiq, kita nak regukan antara fala yakunu fiha litatbiq musarin, maka tidak bolehlah padanya, pada adat untuk tatbiq itu musarin. Tak ada alasan, tak ada sebab yang menyebabkan dia tu boleh dijadikan sebagai burhan tatbiq dengan contoh nombor. Fala yakunu fiha litatbiqi musarin. Musarin makna ma yasiruhu, ma yujawizuhu. Mujawizun, benda yang mengharuskan. Musarin tu jadi fa'il, isim yakun muakhar. Fala yakunu musarin fiha litatbiqi. Isim yakun muakhar. Okey. Walaysa makna, dan bukanlah makna adami tanahi fil adadi. Bukanlah makna tidak ada penghujung bagi bilangan itu. Bukanlah maknanya al-wujudu bila akhirin. Ada wujud yang tidak ada akhir. Wujud bila akhirin, tanpa ada akhir. Kenapa? Lianna dukhula ma la nihayata lahu fil wujudi.
kerana masuknya perkara yang tidak ada penghujung dalam kewujudan ini muhalun, itu mustahil. Jadi kalau maksud apa nama ni tak kesudahan bilangan tu ialah wujud yang tak ada akhir. Wujud yang tak ada akhir. Kenapa? Kerana kalau benda yang tidak ada akhir itu mustahil. Benda yang tak ada akhir berlaku pada wujud yang nyata ini. Wujud yang bersifat realiti fizikal. Tu mana boleh berlaku? Nampak tak? Tak ada pengakhiran. Okay. Lima bayanna, kerana barang yang telah kita terangkan, bayanna minat tatbiqi, daripada burhan tatbiq. Balil ma'nahu, tapi makna bagi bahawa tidak kesudahan bilangan, nombor tu tak ada sudah tu. Bal ma'nahu annama min adadin, tidak ada daripada satu bilangan, illa wa yutasawwaru fawqahu adadun akharu, kecuali boleh kita gambarkan, boleh tasawurkan di atasnya ada bilangan lain. Jadi makna apa? Contoh tak ada penghujung ni macam bilangan. Kita kata nombor apa? Nombor 3 trilion. 3 trilion. Itu satu bilangan banyak lah. 3 trilion. Ada tak atas pada 3 trilion? Ada. 3 trilion 1. 3 trilion 2. Sebab itu maksudnya di sini, makna tidak ada daripada satu bilangan kecuali boleh ditasawurkan di atasnya ada bilangan lain lagi. Wadzalika sadiqun, dan itu betul lah, benar. Bi khilafi qaulina, lain dengan perkataan kita, al mumkinatu ghairu mutanahiyatin. Lain dengan kita kata benda-benda mungkin itu, perkara mungkin itu tidak ada kesudahan. Lain tu. Kenapa? Lianna ma'nahu annahu dakhala minha, bahawa termasuk daripada benda mungkinat itu tahtal wujudil khariji, termasuk dalam perkara yang wujud khariji, yang wujud sungguh pada realiti. Masuk apa? Dakhala min tahta wujudil khariji ma la nihayata lahu. Ma ni jadi fa'il pada dakhala. Dakhala ma la nihayata lahu minha minal kainat tahta wujudil khariji. Itu lain. Sebab bila kata mungkinat tidak ada penghujung, maknanya perkara yang tidak ada kesudahan tu daripada benda mungkin termasuk dalam benda yang wujud pada khariji. Betul ke? Ada ke benda yang mungkinat ni yang tidak ada penghujung pada wujud yang realiti ni? Wa huwa kadhibun, itu mustahil lah. Lianna dhalika muhalun, kerana itu mustahil, muhal. Itu mustahil. Kita berhenti untuk jawab azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. حي على
Allah. Sun. Asyaraf. Apa? Kita sambung balik ya. Kat mana tadi? Okey. Nampak tak? Okey. Fa in qulta, jika kamu kata hadza manqudun aidan bi ma'lumatillahi wa maqduratihi. Dia kata hujah ni tertolak juga. Dengan apa? Dengan contoh apa? Ni bukti. Dia nak tolak pernyataan tadi, hujah tadi. Dia kata dia datangkan benda yang menyalahi kepada kaedah yang disabitkan hujah tadi. Dia kata ma'lumatillahi wa maqduratihi. Perkara yang termasuk dalam maklumat, benda yang maklum pada pihak Tuhan dan benda yang duduk dalam kudrat Tuhan. Benda yang tertakluk dalam ilmu Tuhan dan tertakluk dalam kudrat Tuhan. Betul ke mana tu? Fa innal ma'lumati, kerana maklumat itu, benda yang masuk dalam benda Tuhan tahu itu, aktsara adadan minal maqdurati, lebih banyak daripada perkara yang maqdurat, benda yang duduk dalam apa yang takluk kudrat Tuhan. Jadi dia kata kalau begitu kita ambil dua silsilah. Silsilah pertama, kalau contoh pertama, benda maklumat, ma'lumatillah, lepas tu dengan maqduratillah. Maklumat Tuhan ada penghujung tak? Tak ada penghujung. Apa yang duduk dalam takluk kudrat Tuhan tu ada penghujung tak? Tak ada penghujung. Dah sama ke? Tak samalah. Tengok dia kata ni. Fa innal ma'lumati aktsara adadan minal maqdurat. Benda yang duduk dalam takluk ilmu Tuhan lebih banyak daripada benda yang termasuk dalam takluk kudrat Tuhan. Kerana benda yang takluk ilmu ni masuk belaka wajibat, mustahilat dengan jaizah. Maqdurat Tuhan ni benda mungkinat aja. Tapi mungkinat yang tidak ada mungkinat. Jami'il mungkinat, segala perkara mungkin. Segala tu mana? Siapa dah habis ya? Jadi tentulah maklumat Tuhan lebih banyak bilangan daripada maqdurat. Ma'a anna kullan, walhal setiap daripada keduanya, minhuma, anna kullan minhuma ghairu mutanahin. Setiap daripadanya tidak ada penghujung, tak ada sudah. Apa yang Tuhan tahu tak ada sudah, apa yang dalam kemampuan Tuhan pun tak ada sudah. Tidak ada penghujung. Mana pula? Dalam burhan tatbiq dia kata benda ni mustahil. Tapi kalau contoh yang dibuat berkaitan dengan maklumat Allah dengan maqdurat Allah ni, menafikan hujah burhan tatbiq tadi. Nampak? Ini iskal ni. Ajabas Sa'du, maka Syekh Sa'duddin Taftazani. Jadi benda ni orang biasa-biasa, orang tak fikir pun. Jadi kita tak payah bawa lah, tak payah menyusahkan mereka memikir benda begini. Tapi kalau macam contoh orang cuba nak mendatangkan iskal, ini golongan yang bijak pandai lah ni, ahli falsafah di kalangan orang-orang yang bukan Islam dan seumpamanya. Dia cuba nak mendatangkan syubhah. Buat mubtadi' contohnya, mendatangkan syubhah. Perlu juga ni. Kalau kita duk main fikir gitu, mungkin kita tak sampai ataupun tak nampak jalan. Kita tak nampak jalan jawab bang tu. Bukan tak boleh nak fikir, benda tu boleh fikir. Cuma kita tak pandai cari jalan. Jalan kita nak huraikan syubhah tu tak erti. Itu kita perlu kepada petunjuk para ulama'. Yang mana para ulama' ni, mereka itu diberi cahaya pembukaan daripada Allah, nampak. Hujah begini, payah nak jawab tu. Kalau kita barang-barang lah, barang-barang payah juga nak jawab tu. Tapi ulama' dia tahu kat mana titik dia, mana pintu dia, dekat mana jalan dia. Okay. Ajab Sa'du, berkata dan menjawab oleh Sa'duddin Taftazani aidan.
bi anna ma'na kauni kullin minhuma ghaira mutanahin, bahawa makna setiap daripada keduanya tidak berkesudahan. Maklumat Tuhan tak ada sudah, makdurat Tuhan pun tidak ada sudah. Apa maksudnya? Maksud tidak ada sudah itu annahu la yutasawwaru ayyantahiya ila maqdurin laisa wara'ahu maqdurun akharu. Itu maksudnya tak berkesudahan tu maknanya dia tidak dapat, bahawa tidak ditasawurkan perkara itu berkesudahan. Benda yang Tuhan mampu buat itu sampai kepada satu perkara yang Tuhan mampu buat yang tak ada benda lain dah, yang makdur lain. Yang lepas pada itu tak ada dah benda yang Tuhan mampu. Itu maksud dia. Sampai kepada tahap Tuhan mampu buat sini. Sini lepas tu tak ada dah makdur. Jadi itu tak betul lah makna makdur, kemampuan Tuhan tu terhad orang panggil. Jadi kemampuan ataupun benda yang bertakluk dalam kudrat Tuhan, makduratillah ini tak ada kesudahan. Dengan maksud apa? Bahawa tidak dapat ditasawur terhentinya takluk kudrat tu kepada benda yang dalam kemampuan, dalam takluk kudrat, benda yang makdur, yang tidak ada sebaliknya, tak ada lepas tu makdur lain dah. Makna habis situ je. Kalau kita kata 1,000,000 perkara, 1,000,000 je hak Tuhan buat. Lepas tu Tuhan tak boleh nak buat dah. Tu maksudnya mustahil tu. Tak boleh nak tasawur. Ada had kepada kemampuan kudrat Tuhan. Idh la yumkinu, kerana tidak mungkin, tanahil mumkinat, akan berkesudahannya perkara mungkin, fit tasawuri, pada tasawur. Tak boleh nak, makna dia kata tak mungkin akan sudahnya perkara mungkin pada tasawur. Nak tasawur lagi ada? Boleh lagi tasawur lagi benda yang mungkin lagi. Okay. Wa in kana, walaupun wa in kana adamu tanahiha fil wujudi muhalan, walaupun tidak berkesudahan mungkin pada wujud tu mustahil. Pada wujud ini perkara mungkin tu pasti ada sudahnya. Tak. Perkara mungkin tu pada wujud ini ada sudah dah, adalah kesudahannya, adalah dia punya penamatnya. Nampak tak? Dia takkan tak ada penamat daripada terus undur, tak ada penamat. Jadi tentulah ada pada kewujudan ini, adalah penghujungnya, akhirnya. Nampak tak? Sebab wujud ni ada masa dia. Yang Allah Ta'ala akan hapuskan, Allah Ta'ala akan fanakan, Allah Ta'ala akan kiamatkan. Jadi pada wujudnya, walaupun tidak, wa in kana adamu tanahiha fil wujud muhal, mustahil, bahawa berlaku pada wujud ni mungkin, yang tidak ada sudah itu mustahil, pasti ada sudahnya. Okay. Jadi yang dimaksudkan tidak ada sudah pada makdurat Tuhan itu pada apa? Dengan makna apa? Dengan makna tak boleh nak tasawur adanya perkara makdur yang lepas tu tak ada dah perkara lain. Sebab itu menghadkan dan kita menyekatkan kudrat pada kadar tertentu. Padahal kudrat Allah Ta'ala ni dia mutlak dan tidak ada hadnya. Itu maksud. Wa idza kana kadzalika, dan apabila demikianlah rupanya, kalaulah sedemikian, fil mumkinat, pada perkara mungkin, fa fil ma'lumati aula, maka pada maklumat itu lebih aula. Jadi kalau hak ni kita makdurat kita bincang, apa maksud dia gitu? Jadi pada maklumat itu lebih aula lah. Jadi walaisa ma'na adamit tanahi, maka bukanlah makna tidak ada kesudahan itu, bukan maknanya al-wujudu bila akhirin, wujud yang tidak ada akhir, bukan makna gitu. Lima marrah, kerana barang yang telah lalu. Jadi contoh yang diberi itu dok kena dan tidak dapat menolak burhan tatbik, kerana contoh yang diberi itu huraian dan maknanya ialah berbeza dengan apa yang disebut dalam burhan tatbik. Habis. Qauluhu wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Mana tadi dia kata wa huwa muhalun li'annahu yuaddi ila adamil uluhiyah. Mahallu
kaunihi muhalan, tempat bahawa perkara itu hukumnya mustahil, illam yantahi al-amru ila wajibil wujudi, kalau tidak berkesudahan perkara itu kepada zat yang wajibil wujud. Maknanya muhdith buat muhdith, muhdith buat muhdith. Mustahil itu kalau tak ada penghujung, tidak sampai kepada wajibil wujud. Fa inintaha, kalau dia sampai berkesudahan ila dhalika, kepada demikian, ai ila wajibil wujud, lam yakun muhalan, itu tak mustahil. Nampak tak? Macam A berlaku dengan sebab B, B berlaku dengan sebab D, D berlaku sebab E. Akhirnya sampai kepada satu yang mana dia itu lain daripada yang lain. Dia tidak dibuat oleh yang lain. Bahkan dia yang membuat kepada yang lain. Dia itu muhdith. Dan dia bukan hadith kerana dia tidak dibuat oleh yang lain. Sampai kepada wajibil wujud, maka situ tidak mustahil lah. Dipanggil taratubul illah, tapi illah tu bersampai pada ni. Ini hujah apa ni? Hujah falsafah nak tolak dia. Dari segi kita berlaku pada alam ni bukan dengan sebab turut ta'illah. Tapi berdasarkan kepada hujah falsafah, berlaku itu dengan turutan illah. Al-aqlul awam menyebabkan berlaku al-aqlul thani menyebabkan berlaku al-aqlul thalith, rabi' sehingga akhir. Uqul al-asharah. Jadi itu susunan ahli falsafah dibuat. Turutan itu berlaku itu dengan terhenti berlakunya illah ma'lum. Jadi dia pasti akan sampai kepada wajibil wujud, yang mana wajibil wujud ini dia tidak akan sama dengan yang lain daripadanya. Yang di bawahnya takkan sama. Dia takkan sama. Kalau sama, dia takkan selesai. Jadi tentu dia terbeza daripada makhluk. Nampak? Fa in intaha ila dhalika lam yakun muhalan. Lintifa'il illatil atiyati, kerana ternafinya illah yang akan disebut nanti. Nampak? Okey. Wahya, apa dia? Illah yang disebut tu wahya luzumu kauni kulli khaliq kullin, iaitu lazimnya kauni kullin, luzumu kauni kullin, lazim keadaan setiap satu itu khaliqan li khaliqihi, dia itu khaliq kepada penciptanya, wa makhluqan li makhluqihi, dan dia itu makhluk kepada makhluknya. Tu yang akan berlakunya. Yang tu yang jadi mustahil, sebab bila tasasul ataupun daur ini, daur ni contoh daur kan, dia akan berlaku apa? Dia itu menjadi khaliq kepada khaliqnya dan makhluk kepada makhluknya. Nampak tak? Yang mencipta, dia dicipta oleh A, dicipta oleh B. Jadi B khaliq kepada A. A pula mencipta B. Maka A tu khaliq kepada khaliqnya dan A ni makhluk kepada makhluknya. Ini dia makhluk kepada B kerana B cipta dia. B ni makhluk kepada A. Tu yang menyebabkan mustahil tu. Okey. Tapi kalau sampai kepada wajibil wujud, yang mana wujudnya itu tidak yastamid, tidak datang daripada yang lain, maka itu tidak mustahil. Okey. Wahina idzin, maka ketika itu wahina idzin yustadallu, maka dibuat dalil ala butlan iftiqarihi ta'ala, maka dibuat dalil atas batalnya, mustahilnya berhajat Tuhan ila muhdithin, kepada pencipta, bidalilin akhara, dengan dalil lain lah. Mana? Mana? Kalaulah kita kata dia kata kalau fa in intaha ila dhalika lam yakun muhalan kan. Kalaulah sampai turutan illah itu sampai kepada wajibil wujud, maka itu tak mustahil, kata. Tak mustahil. Dah ketika itu berlakunya perbuatan tu, turutan itu kepada Tuhan-Tuhan yang banyak, tapi Tuhan tu akhirnya sampai kepada wajibil wujud saja. Dia kata ketika itu perlu dibuat dalil atas berhajatnya iftiqari ta'ala ila muhdithin,
bidalilin akhar, dengan dalil lain lah. Apa dia? Iaitu kadalil seperti dalil wahdaniyah, keesaan, bahawa Tuhan itu mesti esa, satu sahaja. Kadalilil wahdaniyati al-ati. Al-ati ni sifat kepada dalil. Dalil wahdaniyah yang lagi akan sebut. Okay, habis. Qauluhu li'annahu, kerana sesungguhnya, li'annahu ay tasalsul. Li'annahu ay tasalsul. Di situlah untuk malam ni kita berhenti di situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tak ada soalan Okay, jelas lah buat tatbik ni, insya-Allah. Sejelas kita boleh teruskan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.